Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Syed Hafizin Jamil dalam Salam USIM edisi Julai 2013. Seperti biasa, kami akan bawakan anda program-program yang telah berlangsung sepanjang bulan Julai yang lalu serta paparan menarik segmen khas untuk anda. Bagi terus memupuk budaya kerja cemerlang, Minggu Kualiti dan Inovasi USIM menjadi wadah yang amat berkesan. Bermula dari 1 hingga 5 Julai, minggu ini telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Hajah Mustafa. Pelbagai program dan aktiviti telah dijalankan bagi memeriahkan lagi sambutan Minggu Kualiti dan Inovasi USIM. Antaranya, senam robik, gotong royong 5S, forum kualiti dan kesihatan, taklimat dan pameran kebakaran serta regional. Tempoh kursus dan latihan yang panjang selama 6 semester bersama pasukan Palapes UKM akhirnya memberi kejayaan buat 50 orang pelajar Palapes Universiti Sains Islam Malaysia USIM apabila berjaya ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda dalam istiadat pentauliahan diraja dan penggunaan watikah pada 6 dan 7 Julai yang lalu di Universiti Malaysia Sabah UMS. Majlis pentauliahan ini disempurnakan oleh Timbalan Yang di-Pertuan Agong Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V, Sultan Kelantan Darul Naim. Selepas berjaya ditauliahkan, mereka diraikan pula dalam majlis santapan malam regimental bersama Chancellor UKM dan USIM yang berlangsung di Hotel Equatorial, Bangi. Sementara itu, warga Palapes USIM turut berkongsi kegembiraan apabila Yang Berbahagia Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Asma Ismail telah dianugerahkan pangkat Kolonel Kehormat dalam Angkatan Sukarela Persekutuan sebagai penasihat Palapes USIM oleh Majlis Angkatan Tentera. Menyemarakkan Ramadan dengan semangat kesukarelaan, AM4U USIM telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim bertempat di Hotel Seri Malaysia Seremban. Anak-anak yatim dari Pertubuhan Kebajikan dan Pendidikan Asnaf Murni dan Murad Foundation yang berumur di antara 2 hingga 17 tahun telah diraikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dullah, Timbalan Naib Chancellor, Haiwan Pelajar dan Alumni USIM. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Murad Ahmad, Pengurusi Murad Foundation dan kaki tangan dari AM4U Malaysia. Pengisian Ramadan dengan aktiviti amal jariah kepada golongan yang kurang bernasib baik terus disuburkan. Program Jalinan Kasih Ad-Din Masyarakat Rohingya Madrasah Anak-anak Yatim dan Tahfiz Quran Hashimah Selangor yang dianjurkan oleh Sekretariat Pelajar FST USIM dengan kerjasama IK9, Masjid Putrajaya, PTS dan Yayasan Restu menunjukkan keprihatinan warga USIM dalam menabur bakti. Aktiviti membeli belah pakaian hari raya antaranya yang menarik untuk menggembirakan anak-anak ini selain aktiviti pengisian di bulan Ramadan, melawat USIM dan Putrajaya. Majlis berbuka puasa secara beramai-ramai merupakan antara tradisi mulia mengeratkan silaturahim. Justru itu, buat pertama kalinya, USIM menganjurkan majlis berbuka puasa perdana dan solat tarawih bertempat di stadium tertutup nilai. Slot tazkirah Ramadan oleh Ustazah Nik Salida Suhaila Nik Saleh sebelum majlis berbuka menarik perhatian hadirin yang terdiri daripada pengurusan universiti, pensyarah, kaki tangan dan pelajar. Sesungguhnya, di awal Ramadan itu keberkatan, pertengahannya keampunan dan penghujungnya kebebasan dari api neraka. Alhamdulillah, pelbagai program dan aktiviti menarik telah berlangsung sepanjang bulan Julai ini. Walaupun semua ilmuwan Islam menumpukan ibadah puasa pada 10 Julai yang lalu. Bukan alasan
puasa menjadikan kita tidak proaktif dan kurang produktif. Kualiti kerja mesti terus dikekalkan. Bercakap mengenai kualiti kerja, acara utama yang telah berlangsung pada bulan Julai yang lalu telah mengangkat kualiti dan budaya kerja cemerlang oleh kaki tangan USIM untuk dihayati dan diraih bersama. Penganjuran Majlis Anugerah Kualiti dan Inovasi 2012 ini menjadi acara kemuncak dalam Minggu Kualiti dan Inovasi USIM 2013 bagi meraihkan kaki tangan yang telah memberi perkhidmatan cemerlang di samping pengiktirafan terhadap perkhidmatan bermutu tinggi yang diberikan selaras dengan transformasi negara ke arah budaya kerja berprestasi tinggi dan berinovasi. Majlis ini turut dihadiri oleh pengurusan tertinggi universiti dan turut meraihkan mantan Naib Chancellor kedua USIM yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda sebagai penerima anugerah sumbangsih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Universiti Sains Islam Malaysia, terutamanya pengurusan tertinggi dan pihak-pihak ahli-ahli yang menyokong saya dan mendorongkan saya ke jalan yang baik. Dan ini satu anugerah penghargaan sebenarnya, bukan anugerah yang dikatakan anugerah. Anugerah kita nak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah kecemerlangan dan bidang dan semua dalam bidang dunia dan akhirat insya-Allah. Saya percaya yang paling penting adalah kerjasama. Jadi apa pun pekerjaan yang kita lakukan, apa pun usaha-usaha yang kita laksanakan, hendaklah kita pentingkan kerjasama. Tidak ada apa yang kita panggil sebagai one man show. Kita mesti menggerakkan kerjasama, samaratkan pasukan dan bila kita mencapai kejayaan atau pencapaian, hendaklah kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita. Tahniah diucapkan kepada kaki tangan USIM yang berjaya meraih anugerah yang cemerlang. Bukan mudah untuk mencapai sesuatu kejayaan jika tiada kesungguhan dan memaksimalkan kualiti dalam perkhidmatan yang diberikan. Diharapkan dengan adanya majlis yang berprestij seperti ini akan terus memotivasikan kaki tangan untuk meningkatkan kualiti dan inovasi dalam perkhidmatan mereka. Baru-baru ini, salah seorang pensyarah kita telah dijemput untuk menjadi salah seorang daripada pembentang di International Congress of Physiological Sciences dalam slot Women in Science pada 21 hingga 27 Julai bertempat di International Conference Centre di Birmingham, United Kingdom. Wow, hebat kan? Jadi mari kita sama-sama saksikan segmen khas ini, khas untuk anda. The invitation came 2 years after we met. So I think it's quite a surprise, but it is also an honor being invited there. Okay, because I think it is an opportunity for me to represent Muslim women to the international audience. And I was hoping that my presence there would actually tone down any kind of misunderstanding towards Islam and how Muslim women are treated. Some people may stereotyping female or Muslim women according to certain countries which have problem in their cultures. But now they can see for themselves that in other parts of the world, Muslim women do actually progression of knowledge. And I do think that the way how our men understands their role actually helped us a lot. And that's why I was stressing from the beginning that we women, we do not demand for equality. We demand for equitability. That means I'm good in my career and in managing my family in a unique way, not the same as men manage their career. So we have different ways of managing our career. Begitulah hebatnya pensyarah USIM. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan ahli akademik lain di peringkat antarabangsa. Yang pentingnya, kita bukanlah hanya menjadi jago kampung semata-mata. Sebaliknya, kita mampu untuk setanding dengan mereka di luar sana. Nampaknya sampai di sini sahaja Salam USIM edisi kali ini. Jangan lupa nantikan edisi seterusnya di USIM Online pada bulan hadapan. USIM mempelopori sains Islam, memimpin keilmuan. Assalamualaikum.